Jadi ulama telah membahagikan kepada dua konsep umat. Yang pertamanya disebut ummah ijabah, yang dinamakan kepada mereka yang menganut agama Islam secara tanpa paksaan. Tak macam kita dah. Tak keluar-keluar Allah Ta'ala hidupkan kita atas muka bumi ni dengan Islam. Tak ada paksaan. Tak kata keluar daripada perut mak tu ayah paksa. Kamu kena masuk Islam. Tak. Jadi ini satu konsep yang pertama. Dan yang keduanya disebut ummah dakwah, iaitu seluruh kelompok manusia, termasuklah daripada kalangan bukan Islam, walaupun berbeza agama dan fahaman, namun mereka diajak untuk bernaung di bawah Islam yang adil kepada semua dan bersikap rahmah kepada seluruh alam yang menjadi tujuan kerasulan akhir zaman. Yang kedua tadi kita sebut sebagai ummah dakwah. Selain daripada Islam, yang lain ni berkumpul dalam konsep yang kedua, iaitu ummah dakwah, walaupun berbeza agama dan fahaman. Tak, mereka ni diajak supaya bersatu bawah keadilan Islam. Mereka ni diajak untuk bersama dalam kesempurnaan Islam. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok dalam agama-agama yang lain adanya titik persamaan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dan antaranya yang 2-3 tahun lepas dibuat oleh satu NGO di Sarawak, yang mana kita tahu Sarawak ni kalau kita baca sejarah dia, umat Islam adalah majoriti di Sarawak ni, bukannya minoriti yang sejarahnya telah diubah. Sebab itulah kalau kita tengok di Sarawak, pejabat agama Islam ni mengembalikan penggunaan Sarawak Darul Hanan. Dia nak kembalikan Darul Hanan ini supaya nak melihat kepada masyarakat luar bahawa asal usul Sarawak ni majoritinya adalah umat Islam. Tak, walaupun kita pergi sana, contoh kita pergi Sarawak, kadang-kadang kita jumpa orang pakai tudung, tetapi di tangannya ada tanda salib. Ini biasa. Kadang-kadang jumpa Islam, nampak Islam muka Melayu, tapi di badannya ada tatu. Ini yang berlaku di tempat lain lah, di Sarawak antaranya. Tak. Saya pernah ke satu perkampungan Islam di Sarawak, melihat bagaimana generasi-generasi yang ada di perkampungan itu. Generasi awal dulu masuk Islam, lepas tu keluar. Sebab apa? Sebab tidak adanya pembimbing yang bawa mereka betul-betul untuk menghayati Islam. Bila masuk keluar, saya gitu generasi pertama tak ada dah. Tinggal generasi yang kedua, yang paling lama lah, tu pun tinggal seorang dua. Tapi akhirnya Sarawak ni dia letak seorang hamba Allah SWT ni untuk bimbing daripada pejabat agama lah. Tapi kita tengok situ memang asalnya bukannya daripada Islam. Tapi itulah konsep yang kedua ni, nak mengajak kepada kita bahawa mereka di luar sana ini yang tidak termasuk dalam kita sebut sebagai umat Islam, tapi mereka ni diajak untuk bernaung di bawah keadilan dan juga kesempurnaan Islam. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebab itulah dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk dijadikan rahmat kepada kita. Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyatukan semua yang ada di atas muka bumi ini. Lepas tu kita sebut tadi, apa yang dibawa, apa yang ada kepada kita hari ini, untuk menaungi semua yang ada atas muka bumi ini.
Sebab satu-satu agama yang meletakkan keadilan kepada semua adalah Islam. Tak? Kita tengok bagaimana perundangan Islam. Contoh. Tak? Dalam meletakkan perkara-perkara yang melibatkan orang Islam, dia ada hukum dia. Tak? Orang bukan Islam, dia ada hak hukuman dia. Tak? Ini nak menandakan bahawa Islam ni meletakkan sesuatu pada hak dia. Islam ni meletakkan keadilan itu sebagai asas untuk mengajak kepada manusia ini kembali kepada fitrah, iaitu Islam. Jangan kita tengok orang bukan Islam, kita rasa benci dan sebagainya. Tapi ada di kalangan mereka ni yang perlu kita tentang. Banyaklah hak tu kita sabar lah. Cuma nak gambarkan kepada kita bahawa konsep perpaduan yang dibawa oleh Islam ni disebut sebagai dua konsep. Yang kita Islam dah ni mesti bersatu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, ni kadang-kadang yang duk bersama dengan Islam dah kadang-kadang lari daripada Islam. Tak, sehari dua ni ada satu tersebar satu akaun di Facebook lah berkenaan dengan orang Melayu kita, orang Islam kita, nama pun Melayu, IC pun Islam, yang dia rasa dengan kematian pemimpin Hamas Palestin ni satu perkara yang menggembirakan. Boleh tengok, kalau kita sebut hari ni viral dah. Sehari dua ni memang viral lah akaun dia tu. Dan dia ni orang Johor. Sama tua setahun ada saya je sah. Dah kita kenal lah dia. Tapi dalam posting akaun dia tu, dia boleh bergembira dengan kematian seorang yang kita sebut pejuang kepada Palestin. Dah kita kata-kata memang kita tahu, sebut isu Palestin ni, kita boleh nampak umat Islam ni bersatu. Tak? Bukan umat Islam je, mereka yang meletakkan contoh kemanusiaan, tak, di Eropah juga bersatu melihat kepada perkara yang telah dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah ini kepada umat Islam, satu benda yang tidak masuk akal. Tak, setahun lebih dah. Bagaimana Allah mempertahankan bumi Palestin daripada terus jatuh kepada Zionis. Tapi sehari dua ni dia boleh buat posting. Dia rasa dia gembira. Dia buat ayat dia dalam posting tu. Yahya Sinwar mati dah ke? Alhamdulillah. Ni orang Melayu kita, orang Islam kita. Dulu pun pernah satu posting 2019. Dia buat satu video nak menyatakan bahawa dia rasa berbangga dan juga suka apabila seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin yang bernama Mahdi Akif yang mati dibunuh masa tu, masa perang di Mesir. Tak, peristiwa Raba'ah yang kita semua tahu. Dia juga bergembira dengan kematian Mahdi Akif ni. Sebab apa? Sebab dia kata hilangnya satu manusia yang melakukan kerosakan atas muka dunia ni. Waktu hari ni, sehari dua ni keluar pula berkenaan dengan isu Palestin. Jadi kita tengoklah bagaimana kesatuan umat Islam berkenaan dengan isu Palestin. Tak? Baru ni satu program di Kuala Terengganu tu, dekat Balai Polis tu, bagaimana kita tengok penyatuan umat Islam dalam nak membantu saudara kita di Palestin. Alhamdulillah, orang kata bukan setakat dengan kehadiran, tapi juga dengan sumbangan kewangan yang kita kumpulkan lebih kurang 103,000 satu malam untuk buat penyerahan kepada Palestin. Tapi tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia boleh rasa bergembira sebab matinya, syahidnya Anwar Sinwar hari ni. Hari ni
Sebab tu kita sebut tadi, kadang-kadang kita nak menyuruh ataupun nak menyeru kepada mereka yang bukan Islam ni supaya bersatu di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bersama dengan Islam. Tapi kadang-kadang ada segelintir di antara umat Islam yang ada hari ni menjauhkan mereka daripada kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita perlu ambil perhatian supaya kita sebagai umat Islam mesti bersatu padu dalam nak melihat agama Allah Subhanahu Wa Taala ni dijunjung dan diletak pada tempatnya, dan juga mengajak kepada mereka ni yang bukan Islam untuk sama-sama dengan Islam. Bukan kata siapa tak cakap kena paksa dia mau masuk Islam, tak. Tapi kena tunjukkan bagaimana Islam ni adalah agama yang sangat baik. Bagaimana nak tunjukkan bahawa akhlak orang Islam ni boleh menyebabkan mereka tertarik dengan Islam, dan hidayah ni adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ada yang dia cakap bab Islam lebih hebat pada kita, tapi hidayah ni adalah hak milik Allah, tak masuk Islam pun, tapi bagaimana India boleh cakap bab Islam lebih daripada kita, walaupun tak masuk Islam, tapi dia faham bagaimana toleransi yang ada dalam Islam ni menyebabkan dia tertarik untuk belajar Islam, dan ada diploma tasawuf Islam. Orang bukan Islam ada diploma tasawuf Islam. Di Terengganu ni ada orang ambil, dan di KL memang ada lah. Tapi nak kabarnya bukan kata paksa dia masuk Islam, tak. Hidayah ni adalah hak milik Allah. Cuma kita sebagai umat Islam mesti menunjukkan perkara-perkara yang baik, bagaimana Islam amalkan kepada hidup perpaduan ini. Jadi apabila kita sebut perpaduan yang dibawa oleh Islam ini, kita nak melihat perpaduan yang ada pada umat Islam, dan juga kita nak tengok perpaduan yang meletakkan asasnya adalah Islam. Dan kita akan melihat bagaimana bila asasnya ataupun asas perpaduan yang kita letakkan itu menyebabkan timbulnya seluruh perpaduan kepada umat manusia, sama ada kita Islam, sama ada daripada umat Islam dan juga keseluruhan kelompok yang ada di atas muka bumi. Jadi dalam surah yang kita sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah ini nak menunjukkan kepada kita bahawa perpaduan ummah yang paling hebat adalah perpaduan ummah yang meletakkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah asas kepada perpaduan tersebut. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar jangan melampaui perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk pelaksanaannya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy sallallahu aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kahjahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian menyarikan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, sebagaimana sebahagian daripada kalian menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan sebahagian yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kalian tidak hapus pahala kalian sedang kalian tidak menyedarinya.
Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan supaya setiap daripada kita ni betul-betul kena beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha mengetahui, Maha adil, Maha bijaksana dan Maha rahmat dalam segala rahmat dan hukumnya dan segala urusannya. Tak. Sebab itulah kita nak menyatakan bahawa dalam setiap perkara ataupun amal kita, tindak tanduk kita, pergerakan kita, semua yang ada pada kita ni meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada asasnya. Dalam perbuatan mesti letak Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya. Supaya tidak lari daripada setiap perkara yang kita nak buat, tidak lari daripada landasan dan juga garisannya. Kena ada petunjuk, kena ada panduan supaya setiap kerja yang kita laksanakan tu dalam keadaan teratur dan juga baik. Apatah lagi contoh dalam urusan dunia kita. Tak, buat kerja mesti ada pelang. Buat kerja, buat sesuatu mestinya ada rancangan dan juga perkara yang kita meletakkan batu asas. Contoh, nak buat rumah. Biasa buat rumah kena buat benda dulu. Siapa yang biasa tukang buat rumah? Nak buat rumah kena buat benda dulu. Buat benda, buat latar. Ke letak atap dulu. Tiang lah ada lagi, letak atap dulu. Tak jadi. Tak. Jadi dalam setiap perancangan kehidupan kita ni mesti adanya panduan dan juga petunjuk supaya kita boleh turut, supaya perjalanan dalam kehidupan kita ni berjalan dengan baik. Jadi benda tu kita kena susun. Perkara ni kita kena tengok supaya kehidupan kita ni teratur. Tak boleh buat kerja berharambang. Tak macam buat rumah tadi. Letak atap dulu. Nak letak guna tiang lah ada. Dinding ada. Tak boleh. Tak. Nak kucai semen pun ada cara dia. Tak. Kena capur batu. Kena capur pasir. Kalau nak melah pasir pula, pasir garang ada macam-macam grade. Ada hak aluh, ada hak kasar. Tak. Batu dinding pun macam-macam. Ada hak batu kaki, ada hak bata merah, ada bata hak biasa. Jadi oleh kerana dalam kehidupan kita ni banyak aturan hidup dia, kita mesti susun, dan susunan itu mestilah meletakkan Allah dan juga apa yang Nabi bawa di depan. Ya. Kucai seming ikut mengata gabang kali. Tak berpadu tak. Tak berpadu. Silat sa'i bulang dinding boleh utuh. Sebab apa? Sebab tak kena cara adunan. Mungkin banyak seming, pasir kurang. Mungkin banyak pasir, seming kurang. Macam-macam tak. Siap buat apa ni? Ikat bata pun. Letak pula nimbang air. Nak supayanya dinding ni comel, rata. Tak. Kalau nak cepat siap, kalau rasa nak hidup apa ni, nak pakai rumah tu sehari, buat je. Ikat siap. Ikat siap. Tak. Nimbang air. Lepas tu tok pula tali nak sama Tak. Yang pertama sama. Lepas tu akad pula tali. Yang kedua, timbang pula air tak cukup. Nak kabarnya dalam setiap kita nak kesempurnaan. Tak. Nak buat rumah siap dan keadaan sempurna. Macam-macam kita buat usaha supaya boleh duduk lama. Tak begitu juga dalam kehidupan kita, dalam kita hidup bermasyarakat, dalam kita nak bina perpaduan dalam ummah ni, mesti ada rancangan dan juga peraturan dia. Tak boleh nak berharambang sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bukan sahaja dengan sebagai pencipta dan pentadbir alam semesta. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala
yang membawa petunjuk dan menjadi contoh teladan terbaik sebagai acuan wahyu. Tak, apa yang kita sebut tadi, Allah adalah bersifat kesempurnaan. Dan Nabi pula sebagai petunjuk dan bawa contoh yang terbaik. Kita pernah sebut dulu bahawa Nabi ni, di atas batang tubuh Nabi boleh kita ambil sebagai banyak perkara yang kita nak buat. Tak, dia ketua keluarga, dia pemimpin negara, dia ketua tentera dan sebagainya ada di batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita ni tak nampak. Tak nampak sebab apa? Sebab kita tak baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kita baca sejarah apa? Kita baca sejarah para meswara. Kita baca sejarah hang tuah. Tu jadi ikut hang tuah tu. Ikut para meswara. Jadi apabila kita sebut di atas batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adanya segala macam bentuk contoh, kita kena baca. Tak, kita kena baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana adanya kesempurnaan yang kita boleh ambil. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran agar jangan terpengaruh dengan perkara lain, khususnya berita palsu dan bohong kerana ia akan merosakkan dirinya sendiri. Ni. Dalam dunia yang serba indah, serba maju, banyaknya perkara-perkara yang kadang-kadang perkongsian yang dilakukan itu memburukkan keadaan. Bukannya mendamaikan perpaduan, tetapi memburukkan keadaan. Perpaduan menyebabkan berlakunya rusuhan dan sebagainya. Kemarin ini Ahad kemarin dak program apa ni bicara ummah di Legung. Dak antara panelnya Ustaz K, Ustaz Kamaruz Zaman, pengaruh IMIX Negeri Terengganu. Dak dia nak mari tu jam 2-3 hari dah di Kolibah tu jam traffic light. Dia mari-mari tu kita terpaksa ambil dengan motor. Jadi parking jauh lah. Saya pun parking dekat Masjid Terapung, jalan kaki lah dekat tu. Dia marah saya kira lah. Dia marah sebab apa? Ramai sungguh mari tengok gajah. Kampung aku kata ada 35 ekor gajah. Iyalah dia duduk Kuala Berang. Hak kita tengok tu, hak tak ada tengok gajah rasanya. Ada 3 ekor. Ada anak seekor, ada mak seekor, lepas tu ada mak akak dia seekor. Nama benda. Ada 3 ekor, nama Keriok ke benda. Lepas tu 2 ekor game dia Kerih ke apa nama dia. Kan dia sini gi. Ada giok. Ada sengih dah. Tengok free. Bagi makan RM20. Siapa hak jaga gajah tu, saya tengok dalam TikTok je, hak rambut panjang tu. Siapa kata stok lah bagi makan. Siapa nak mampu gajah. Sebab apa? Dah mari beli makanan, beli makanan. Dah berapa ratus orang mari. Tak berhenti gajah tu makan. Dia ada hak kot. Dia bukan macam kita. Pas sumbat 2-3 pinggang pun tak apa. Gajah tak boleh. Dia ada hak dia. Dia ada berapa apa ni? Yalah, makanan sehari dia berapa. Ni yalah, dah mau jual ingat siapa suruh jual. Jadi orang mari beli RM20 sebako dia makan. Last kali dia kata stok cukup lah bagi makan nyaknya ke gajah. Nak kabarnya umat kita hari ni ia rasa suka ataupun terpengaruh dengan perkara-perkara yang kita sebut contoh hiburan ataupun kadang-kadang perkara yang viral. Kemarin di Terengganu ada 19 event. 19 event di negeri Terengganu. Di Legung Se. Di Bandar ada Karnival Rio. Di Teluk Tapang ada Pesta Patah. Setiap majlis daerah buat rumah lah macam-macam lah. Lepas mana? Ada X5 member. Macam ada lah. Orang kata 19. Kat mana wallahualam. Tapi ialah bila banyak sangat program ada timbul isu
dan siapa ke ex-5 member ada meninggal di LPT. Lepas tu di track pun katanya ada budak puang kena langgar sebab dia masuk track, terlepas penjagaan, mungkin mak ayah ke bawa. Tapi nak kabarnya kepada kita, kadang-kadang orang kita ni suka, betul lah, hiburan ni tidak salah dalam Islam, tapi dia ada hak dia. Tak. 19. Orang kata anu duduk dalam rumah aja. Hari Minggu duduk rumah, so keluar. Sebab orang mari Kat ada skuter member tak. Skuter dia lah macam-macam. Nak kabarnya Terengganu ni hari Minggu, saya sendiri lah, kalau saya hari Minggu saya duduk rumah je. Habis-habis kalau kata puasa sangat, lepas garik kau tak ada benda, ajak anak-anak masuk kereta, kita pergi drawbridge, beli-beli makanan, kita makan situ sekejap, orang baisa kita balik. Orang lain masuk lepas isyak, saya lepas isyak saya keluar. Jadi tak boleh lah. Terengganu ni terlalu banyak. Kadang-kadang bagi je lah, orang negara suka lah. Tak, orang negara suka dah hutang macam-macam. Tapi nak kabarnya kepada kita, macam Ustaz Akid dia marah sangat. Kim dia sakok situ je dia marah. Tak. Ada 3 ekor gajah. Dia kata gajah tengok ada 3 ekor. No, umat Palestin tu. Rakyat Palestin tu. Berapa dak jumpa begitu? Dia marah. Nak kabarnya kepada kita, tak salah, tapi dalam masa yang sama kita mesti meletakkan rasa peduli kita kepada saudara kita yang dalam kesusahan. Dan apabila kita sebut berita palsu dan bohong tadi, Allah beri amaran kepada kita supaya jangan terpengaruh dengan perkara-perkara ini. Disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa satu berita, maka selidikilah ia dengan teliti agar kalian tidak menimpa sesuatu musibah ke atas satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenar, lalu menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut. Dalam dunia hari ini tidak ada sekatan dan tidak ada apa-apa yang menghalang daripada apa-apa tersebut. Jadi banyaklah kadang-kadang berita yang tak betul tersebar. Kadang kita ni bila sebar kok, kita mudah terpengaruh. Sebab apa? Tidak adanya ilmu dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam kita hidup ini kena ada panduan. Kena hidup secara adanya perpaduan. Supaya apa? Supaya bila datangnya sesuatu perkara yang kita tak pasti kebenarannya, bila hidup dalam keadaan perpaduan ni, dengan perpaduan yang kita sebut tadi, perpaduan yang meletakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asasnya, akan adanya kita penerangan dan juga pemutihan kepada perkara-perkara yang tidak benar ni. Kalau dulu banyak berlaku, contoh yang sebelum-sebelum ni lah berlaku, bagaimana mereka yang buat surah seperti mana surah Al-Quran. Dulu kan timbul surah macam-macam surah. Tapi orang kita ni ialah kadang-kadang tak mengaji, kita sebut tadi tak. Mari je ikut bahasa Arab, ayat Quran. Boleh tersebar. Sebab tu kadang-kadang dalam Quran pun adanya masalah-masalah yang kita perlu tengok. Kalau kita ni kita pakai seorang dirang. Ada juga yang huruf dia jatuh dan sebagainya. Dulu banyak kan perkara tersebut. Buat surah. Siapa ingat surah Hak Timbul dulu? Surah dia. Dulu dalam Quran ada surah Al-Fil. Lepas tu dia bawa juga surah yang tentang binatang. Saya tak ingat surah dia. Tok Iman ingat aku. Banyak benda-benda ni. Tapi apabila kita tak mengaji, tak ada ilmu, menyebabkan kita terima. Ayat Quran sungguh ni. Akhir sekali sesak gitu je. Sebab apa? Dulu ni orang kata dengan tidak ada yalah, dalam pengajian dulu pun tidak setara learning. Learning kita tengok alhamdulillah ramainya mereka yang nak mendalami ilmu agama dalam bentuk yang pelbagai. Ada orang hari ni duduk rumah saja pun buka handset, tengok YouTube ke, boleh mengaji dan sebagainya. Tapi kena cari tok guru betul lah. Duduk dalam kereta pasang pendrive ke,
boleh dengar pengajian. Dan ni kadang-kadang kalau dalam radio apa ni Manis FM ada kuliah ataupun slot bersama dengan Ustaz Wan Junaidi. Ada. Kadang-kadang keluarga Ustaz Azhar pun tengok keluar radio. Jadi banyak orang kata dunia hari ini antara kelebihannya ataupun kebaikan yang kita boleh ambil, kita ambil lah. Tak? Adanya kuliah-kuliah dalam radio dan sebagainya, kita boleh dengar. Maknanya setiap masa ni sebenarnya ada je peluang untuk kita mencari ilmu. Yang penting cari ilmu hak betul. Sebab kadang-kadang orang kita cari hak mudah. Tak mudah. Ada ilmu tak payah semayang. Alhamdulillah tak payah semayang. Orang kita cari hak mudah. Sebab malah nak gerak. Malah nak start motor pergi sejik. Cari lah. Tak payah pergi semayang. Dan ni rasa tak ada dah rasa. Kan ada lagi. Ada dah hak. Hak pasal pelik-pelik ni dulu banyak dah. Tak. Jadinya disebut dalam ayat yang kita baca tadi, berkenaan dengan berita bohong boleh merosakkan ilmu yang bermanfaat, khususnya menyebabkan manusia terpesong dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia juga boleh merosakkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Berita tak betul ni bukan setakat kita memutuskan ataupun berlakunya rosaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga dengan sesama manusia. Dan kadang-kadang bila timbulnya fitnah sesama kita menyebabkan balah dan sebagainya. Tak, menyebabkan bergaduh di antara kita semua. Tapi orang kita jelah, tak, kadang-kadang fitnah yang tersebar ni cepat sangat kita nak mengiyakannya. Tapi lah orang Melayu ni balas tak mau. Oh. Balas tak mau. Antaranya bak tanah. Bak tanah balas lah. Tu pun adik-beradik balas. Tak. Dan sehari dua ni alhamdulillah ialah satu aduan daripada orang mari berjabat kabur. Tanah ni tanah saya tapi buat rumah kena tanah saya. Asalnya nak jadi orang tengah. Tapi bila duduk gitu, ia balas sama dia kak. Bila kita masuk, jadi kita lah jadi. Ia balas kita pula. Tapi alhamdulillah lah. Maksudnya hari ni buat turun orang jabat tanah, buat turun dengan siapa lagi, dengan MPKT dan sebagainya, agensi yang terlibat tu boleh selesai sikit. Tu pun tak selesai habis. Bak tanah. Susah. Ni sekejap lagi mari musim dia pula ni, musim hujan. Dah. Alih halokan ni daripada tanah aku tambah. Lagi rumah dia kena banjir. Dia marah. Dulu ada lokang mugi kambuh buat lokang lain. Air dak lalu kat rumah dia. Jadi banyaklah. Tak. Kadang-kadang kita mikir kesenangan kita, tapi hakikatnya dak, hidup berjirang ni hidup secara perpaduan ni lebih comel sebenarnya. Dak. Kadang-kadang kita nampak dia kata apa ni, kadang-kadang kita nampak sesuatu perkara ni tak beri manfaat kepada kita, tapi sebenarnya perkara tu memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun hak kita tapi beri manfaat kepada orang lain, tak apa lah. Tak. Jangan kata tak beri manfaat kepada kita tapi beri manfaat kepada orang lain, kita tak ada toleransi menyebabkan manfaat yang sepatutnya diterima oleh orang daripada selain pada kita tu menyebabkan tak terima, menyebabkan kemusnahan. Tak. Akhirnya balok. Jadi dalam hidup secara perpaduan ni, hidup bermasyarakat ni mesti ada toleransi dan sebagainya supaya hidup kita baik. Tak. Balah pun nak pergi ke mana? Tak pergi ke mana-mana pun sebenarnya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala larang kita untuk mendengar fitnah-fitnah yang tersebar. Tak. Hari ni banyak sangat fitnah-fitnah yang tersebar. Jadi kena perhatilah. Tak. Dalam keadaan sekeliling kita ni kena perhati dan kita menilai apa yang baik dan apa yang tak baik sebenarnya. Kadang-kadang fitnah ni orang ketiga yang buat supaya nak memecahkan antara dua kumpulan.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tersebut Allah nak berpesan kepada kita, Nabi nak berpesan kepada kita bahawa manusia ini diciptakan wajib hidup bermasyarakat dan juga bertamadun. Jangan sesekali kita hidup secara bersendiri, kerana dalam keadaan bersendiri ini banyak musibah dan juga malapetaka yang boleh diundang dalam keadaan kita tidak meletakkan Allah dan juga Nabi SAW dalam asas kehidupan kita. Jadi bagaimana kita nak letak diri kita dalam keadaan yang terbaik, kena hidup bermasyarakat dan juga mesti ada bertamadun dengan tamadun Islam. Jangan kita duduk seorang diri. Dan sekalipun mereka diciptakan dengan pelbagai bangsa, agama dan budaya yang berbeza, namun mereka tetap bersatu atas konsep kemanusiaan. Tak kita sebut tadi bagaimana umat di seluruh dunia hari ini bersatu di atas konsep kemanusiaan untuk mempertahankan negara umat Islam, iaitu Palestin. Dan kita tengok di Eropah orang beragak. Kita tengok bagaimana pelajar-pelajar universiti di negara Eropah dan sebagainya beragak di tengah jalan mempertahankan. Walaupun mereka tak faham sebenarnya apa konsep Islam itu sendiri, tapi mereka bertindak atas erti kata kemanusiaan. Yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah ini kepada umat Islam di Palestin adalah tidak berperi kemanusiaan. Tak, pembunuhan yang berlaku kepada kaum wanita dan juga bayi dan sebagainya, banyak kita boleh tengoklah. Dan video-video yang ada tu kita boleh tengok dan kita boleh nilai. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirnya kita nak sebut ada ulama yang berpandangan bahawa dalam kita hidup bermasyarakat ataupun berpaduan ini, antaranya adalah untuk mengikat kekuatan umat Islam supaya mereka yang adanya perasaan untuk merosakkan umat Islam itu akan jadi lemah dan sebagainya. Tak, bila nampak umat Islam hidup dalam keadaan perpaduan dan juga bersatu ni, musuh-musuh Islam itu akan rasa gentar dengan kekuatan yang ada. Dan di antaranya lagi juga ulama sebut kepada kita bahawa bila kita hidup bermasyarakat dan juga dalam erti kata yang lain, hidup beramai-ramai ini menyebabkan kita terhindar daripada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hidup dalam keadaan ramai-ramai, kita payah nak buat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ramai-ramai, kita nak buat perkara tak molek, agak payah. Payahlah kita sebut. Kalau duduk seorang diri ni, macam-macam kita boleh buat. Sebab kita rasa kita tak ada orang nampak dan kita tak rasa Tuhan ni melihat kita. Dan yang ketiga ni, bila kita hidup bermasyarakat dan juga bergaul dengan semua orang, menyebabkan kita apabila kita melakukan kesilapan dan juga kesalahan, adanya mereka yang akan tegur kepada kita, dan perkara tersebut menyebabkan kita tak lari daripada garis panduan daripada Allah SWT dan juga ajaran Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut malam ni, mudah-mudahan kita bersatu atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW untuk sama-sama kita berpeluang di akhirnya nanti untuk hidup dan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka yang mengikat diri dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang berpeluang untuk menerima syafaat dan juga manfaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah kita semua ni yang mengaku beriman dan juga sayang kepada Nabi, untuk sama-sama kita hidup dan juga menerima syafaat daripada Nabi sekiranya
kita bertemu dengan Allah SWT dan kita yakin bahawa kita ni banyak sangat melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dosa kepada Allah SWT, dan akhirnya nanti kita nak syafaat daripada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita dan Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita untuk terus melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh dan juga mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar saja pada malam ni, mudah-mudahan segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah dan buruk itu datangnya daripada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.